Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni aku nak buat cara-cara untuk beri ikan laga dengan cara yang paling mudah. Okay? So, kalau korang nak tahu cara apa yang aku buat, so stay tune dan layan video ni guys. Okay guys, so kat depan aku ni ada 2 bekas gabus. Okay. So, bekas gabus ni adalah untuk apa? Okay, adalah untuk aku untuk buat breeding ikan laga. Okay, so aku nak tunjukkan kenapa aku menggunakan gabus yang besar ni untuk breeding ikan laga. Okay, so gabus yang besar ni aku akan bahagikan kepada 2 bahagian. Okay, iaitu aku akan letakkan pembahagi atau penghadang di tengah-tengah bekas gabus ni. Okay, seperti korang boleh lihat. Okay, so penghadang ni adalah untuk memberikan kita lebih senang untuk membiarkan lebih banyak pair ikan laga. Okay, so satu bekas gabus ni dah boleh letak 2 pair ikan laga. A few moments later. Okay guys, jadi yang ni yang dah siap aku buat. Okay, jadi yang satu ni lagi aku akan buat juga macam yang sebelah ni. Okay, jadi yang ni yang tudung bekas gabus yang aku dah siap potong. Okay, yang ni dia punya lapisan dalam dia. Okay, lepas tu aku potong bagi petak macam ni untuk senang kita masukkan macam yang dah siap ni. Okay, so korang perlu ukur dulu ya saiz bekas gabus yang korang nak letak tu. Kalau macam aku ni gabus saiz L rasanya, L ataupun M, aku pun tak pasti, tapi aku buat ni mengikut saiz yang aku ukur lah. Okay, saiz yang dah aku ukur. Okay, jadi selepas siap tu aku akan masukkan. Okay, korang boleh buat sendiri je kat rumah. Okay, tak perlu aku ajar pun cara nak kerat dia ni. Okay, korang just bagi ikut sama dengan yang atas. Kalau nak lagi cantik macam ni, sama dengan atas ya. Kalau yang ni aku kena adjust sikit, bagi sama rata. Okay, yang bawah ni korang kena bagi rapat. Okay, rapat supaya ikan yang sebelah sini tak boleh masuk ke sini dan ikan yang sebelah sini tak boleh masuk ke sini. Okay, okay, sekadar itu saja guys. Nanti aku nak beri ikan, aku akan tunjuk kat korang macam mana aku setting untuk breeding ikan laga. Kaedah yang aku buat untuk lagi senang, nanti boleh sedut kotoran tu, lepas tu korang boleh tambah air baru, and then bila umur cukup sebulan korang boleh tinggikan air. Okay, tak perlu nak angkat salin-salin bekas. Okay, yang ni adalah bekas gabus yang aku buat penghadang tadi. So aku cabutkan dulu penghadang tu, and then aku masukkan air tanpa klorin. Okay, dan juga daun pisang, and then aku akan masukkan penghadang tu, dan aku akan lihatlah sama ada sama besar ataupun kurang sama besar. Okay,
And then aku akan adjust kedua bahagian, bahagian atas dan bawah tu supaya sama besar, supaya tidak menjadi terlalu sempit dan terlalu besar. So sebelah ni aku akan buat perkara yang sama juga. Setelah selesai, korang masukkanlah bahan-bahan yang aku bagi tahu tadi. Lepas tu kalau ada macam habuk-habuk ke, korang perlu bersihkan dahulu ya, untuk mengelakkan daripada akan mudah terkena penyakit. Lepas tu step yang kedua, aku akan letak daun ketapang. Daun ketapang ni yang telah diolah ataupun dicuci. Ianya akan menyebabkan tiada minyak lah. Kalau korang tak pandai cuci, dia akan mengeluarkan minyak. So korang letak setiap bekas ni. Aku masukkan separuh daripada daun ketapang tu. Selesai, buang dulu batang daun ketapang tu. Sebab batang daun ketapang tu lah akan mengeluarkan minyak. Yang ni adalah pati ketapang yang aku telah buat sendiri. Aku akan campurkan pati ketapang ni ke dalam bekas breeding ni. Dan aku akan masukkan pati ketapang tu sedikit setiap bahagian. Fungsi pati ketapang adalah untuk menstabilkan pH air pada ikan laga tersebut. So yang pertama aku akan goncangkan dulu pati ketapang tu kerana mempunyai keladak-keladak atau habuk yang pekat dekat bawah. So aku akan goncangkan supaya menjadi sama rata. And then aku akan tuang pada setiap bekas tersebut. So aku akan teruskan kepada step yang seterusnya. So aku akan letakkan garam kasar. Korang boleh juga letak garam ikan. Letak dalam keadaan kuantiti yang secukupnya lah. Kalau terlebih sangat nanti garam masin pula air tu. Aku akan masukkan garam. Korang boleh tengok banyak mana aku akan letak. Sekadar banyak tu saja. Masukkan pada setiap bahagian bekas breeding tersebut. And then korang biarkan begitu saja. Kalau korang nak kacau pun lagi baik. Guys, jadi ini adalah bahan tambahan iaitu Nutrient Plus dan Intimate Beta. Kat sini dia ada tunjuk berapa dos yang terbaik atau berapa titik untuk kegunaan kita lah. So aku akan letak Intimate Beta dahulu. Intimate Beta ni adalah untuk merangsang ikan betina dan jantan untuk semasa proses mengawan. Kalau korang tak ada, tak apa. Korang tak letak pun. Ni sebab aku ada Intimate Beta, so aku letak lah. Letak lebih kurang dalam 2 titik sahaja. Bagi setiap bahagian tu, aku akan letak 2 titik sahaja. Yang ini adalah Nutrient Plus. Ini adalah kegunaan dia. Sorry guys, kamera blur sikit. Korang boleh lihat ini adalah dia punya fungsi-fungsi dia. Aku akan tunjukkan kat korang. Ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada Nutrient Plus. Aku beli ni harganya adalah dalam RM15 sahaja.
So harga memang sangat-sangat mampu milik lah. Okay, seperti yang korang tahu, setiap produk sebelum kita gunakan, kita perlulah goncang dahulu. Okay, and then masukkan. Okay, cara ini adalah untuk supaya memudahkan kita supaya dapat menjimatkan ruang dan menjimatkan tenaga dan masa. Okay, so kau akan letakkan satu titik untuk setiap bahagian. Okay guys, so ini adalah induk pertama yang aku bakal breed. Okay, so ini adalah genetik daripada Candy Multicolor dan juga Multicolor Galaxy. Okay, bapa dia adalah Candy Multicolor, mak dia adalah Multicolor Galaxy. Okay, so ini adalah kiranya inbreeding. So ni aku dah letak jantan dahulu. Okay, letakkan jantan dahulu supaya dia lebih selesa and then lebih kenal dengan tempat tu. Lepas tu aku akan masukkan betina. Okay, ini adalah betina dia. Seeloknya kalau multicolor ni korang perlu cari jantan yang warnanya tak ada pada betina, dan betina tu seeloknya tak ada warna dia pada jantan. Okay, supaya warna dia boleh bertambah dan lebih mantap lah geng. Okay, siapa tak nak ikan yang cantik kan? Tu tak guys? Okay guys, selepas masukkan betina, aku akan letakkan botol yang aku potong dua. Okay, and then aku akan tutup yang betina tu supaya ini adalah sesi berkenalan. Okay, so ini adalah induk yang kedua. So yang ni sama juga, line yang sama. Okay, korang boleh lihat jantan dia tu multicolor tapi dia lebih pada warna ungu. Okay, guys, so korang boleh lihat kat sini, dekat kepala jantan tu pun ada macam masking, iaitu warna ungu je. Aku memang betul-betul kagum lah. Dalam ramai-ramai ada seekor yang jadi masking macam ni. Okay guys, so selepas tu aku akan ambil betina dia. Okay, yang ni adalah betina dia. Aku akan buat step yang sama. Masukkan betina dahulu. Okay, betina dia cukup lebih 5 color je. Kalau korang boleh lihat dengan mata korang. Okay guys, so setelah masukkan betina, aku akan kurung dia dengan menggunakan botol yang telah aku kerat. Okay, so aku akan kurung dia supaya jantan itu tidak menggunakan kekerasan lah. Okay, supaya dia boleh berkenalan dan bercinta dahulu. Okay, seperti mana step-step yang otak-otai dalam ikan laga ni ajar. Okay, ini adalah proses untuk berkenalan dan proses bercinta lah bagi ikan beta. Okay, so yang ni adalah pair yang ketiga. Okay, dia lebih pada candy kalau korang boleh lihat. Cukup lengkap, iaitu pada dorsal, cauda dia dan juga anal dia lebih pada candy. Okay, yang kat tengah tu macam fancy, tapi sebenarnya ia adalah line yang sama seperti yang dua pasang tadi, iaitu line Candy Galaxy Multicolor. Okay,
Aku terpaksa sebut 3 disebabkan oleh induknya, iaitu Candy Multicolor dan juga Multicolor Galaxy. Okay. So aku dah masukkan betina, and then aku akan seperti biasalah kurung dia. Okay. So yang pair ni aku cross dengan female yang ada line Candy Cooper. Okay, so aku masukkan iaitu gabus yang aku potong kecil 4 segi, and then aku masukkan supaya jantan akan buat buih dekat bawah tu. Okay, jadi ini adalah pair yang keempat. So aku cross juga iaitu dengan Candy Galaxy. Okay, korang boleh lihat aku cross ni supaya aku nak berikan yang jantan tu supaya lagi bertambah candy dia. Okay, anak-anak dia nanti akan bertambah candy dia. Okay, female, korang boleh lihat female ni sebenarnya besar sikit daripada jantan tu, kalau korang perasan. Okay, tapi kita tengok hasilnya nanti sama ada berhasil ataupun tidak. Okay, sekadar itu saja guys video daripada aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.